يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعو. Sebab kalau yang buat master degree ni biasa dengan anak bini dia tanggung belaka. Kalau hantar luar negeri. Tapi bila balik, kawan ni bawa balik satu persembahan, ini dia kajian dia. Untuk Malaysia saya buat kajian gini. Okey. Laksanalah, ambil benda tu. Jalan. Orang putih dia lagu tu. Dia suruh, maknanya dia punya rakyat dia buat kajian, dia pakai kajian tu. Kita tak. Pakai kajian, buat kajian tak nak pakai. Habis duit saja. Jadi saya cadangkan di situ untuk mengatasi masalah imam yang terlalu tua di kampung-kampung ni. Saya kata ambil cikgu-cikgu, ustaz-ustaz yang ustaz lah, sama ada sekolah rendah ke sekolah menengah, yang umur 40-an ke 50-an, yang bertenaga lagi, suruh dia jadi imam dan suruh dia jadi khatib. Selesai masalah bacaan keluar angin tadi. Tu dia. Lepas tu sembahyang yang kata orang letih ke diri tu, imam pun letih kerana kata orang terpaksa cepat, dan makmum pun cepat juga, kerana imam cepat. Nombor 2, hendaklah kita sentiasa merasa takut kepada Allah Ta'ala. Masa sembahyang tu takut, sebab ka'annaka tarahu. Kita sembahyang tu seolah-olah kita tengok Allah. Wa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tak berasa tengok ke Tuhan, kamu tak berasa kamu ni tengok Tuhan, nampak Allah, sekurang-kurangnya mari hak nombor 2. Apa dia? Kamu kena berasa bahawa Tuhan tengok kamu. Perangai ni kalau ada dalam sembahyang, tuan-tuan, dia akan pergi bawa sampai duduk pejabat pun lagu tu juga. Duduk pejabat berasa Tuhan, aku tengok Tuhan duduk depan. Orang tanya Sayyidina Ali, macam mana tengok engkau tengok Tuhan? Macam mana engkau tengok Tuhan? Dia kata kalau tengok ni dengan mata kepala, tapi sebenarnya tengok dengan Tuhan. Tengok Tuhan ini maknanya tengok dengan mata hati. Dia tak boleh mata kepala ni. Maknanya mata kepala ni orang panggil mata yang duduk di kepala. Mata hati tu maknanya mata hati. Kita tengok Tuhan dengan perasaan kita, bukan tengok Tuhan dengan mata kepala. Sebab tengok Tuhan dengan mata kepala ni memang tak dapat. Nabi Ibrahim pun minta, tapi Allah Ta'ala kata tak boleh. Nabi Ibrahim minta juga nak tengok. Dia kata boleh, sebelum aku tunjuk dah kau nak sangat. Aku kata tak boleh, kau nak. Baik. Oleh kerana kau nak, sebelum kau tengok aku ni, aku zahirkan aku ni pada engkau ni, aku zahirkan diri aku ni, zat aku ni kepada bukit dulu. Bukit dia tak ada mata kepala, tapi dia adalah kata orang spirit yang ada pada bukit itu, yang orang panggil atas nama dia ciptaan Tuhan. Tuhan dia ginilah, kita kalau ada gandum, gandum ni tak ada apa-apa pun, tapi kalau kita tiup tu, dia berdebu, dia berterbangan. Allah Ta'ala ni oleh kerana kehebatan dia ni, kalau dia tunjuk pada bukit tu boleh pecah. Okey, Allah Ta'ala kata tak apa dah, engkau nak tengok aku. Kata tak boleh, engkau nak tengok juga. Sekarang gini, engkau tengok kat bukit tu, aku tunjuk ke bukit dulu. Bila Tuhan tunjuk zat dia ke bukit, bukit tu pecah. Bila pecah, barulah Nabi Ibrahim dia tunduk, dia kata tak apalah. Jadi Allah Ta'ala kata setara bukit hak hebat tu, hak tak ada perasaan, engkau pula ada perasaan, lembek je orang lembek. Kalau aku tunjukkan engkau hancur lebur. Jadi ginilah, tengok aku ni di dunia ni, kalau aku tunjuk hancur orang. Kehebatan aku.
Tapi akhirat besok semuanya diterbalik. Aku tunjuk orang makin sayang kat aku. Sekarang ni pun orang sayang, nak tengok ke Tuhan, sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul. Tapi kalau Tuhan tunjuk, orang tu boleh hancur lebur. Tapi akhirat besok tunjuk, tak ada apa-apa. Di dunia ni dia terbalik. Di dunia ni semayang, puasa. Akhirat besok tak payah, terbalik. Dia terbalik. Akhirat besok tak ada semayang, hak haram pun boleh. Dunia hak haram. Baik. Nombor C, hendaklah kita ingat benar-benar bahawa solat tersebut adalah jambatan kita menuju ke akhirat. Itu jambatan menuju ke akhirat. Sesuai dengan sabda Nabi, sembahyang ni ialah tiang agama, imaduddin. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Nabi kata, benda yang pertama yang dihisap di hari akhirat besok, sembahyang. Nombor 1. Mari panggil. Okey, nak tengok sembahyang dulu. Kira 1, 2, 3. Kira depan kita. Pasal apa dia? Nak suruh kita puas hati. Nak suruh puas hati. Kita dah ingat banyak sembahyang. Banyak kata orang sembahyang kita buat sembahyang malam, tapi tengok, engkau tengok sendiri tak ada apa pun engkau sembahyang. Kita pun argue, Tuhan, kenapa pula Tuhan aku bangun malam lagi, sembahyang berjemaah aku tak tinggal. Betul lah, engkau sembahyang malam rajin, sembahyang berjemaah mari, tapi engkau ambil sembahyang ni tak pernah lulus. Macam mana kalau dah sembahyang, air sembahyang tak pernah lulus, sembahyang tu nak lulus? Engkau sembahyang di rumah, anak kau kencing melata ke apa di air, lantai tu penuh dengan air kencing yang tak nampak, cucu kau pergi balik rumah je, lepas-lepas kencing pijak-pijak air kencing, naik atas darat. Engkau pula bila ambil sembahyang je pijak balik, lepas tu pergi sembahyang. Macam mana engkau fikir sendiri? Seolah begitulah, lebih-lebih kurang. Ini yang menyebabkan sembahyang kau tak ada ni. Baguslah engkau sembahyang, tapi engkau tak jaga benda-benda lagu tu. Okey, ada hak pula jaga. Bila nak sembahyang saja, daripada tandas tu ada selipar dalam tandas, basuh. Okey, naik pula ada selipar lagi. Nak jaganya kebersihan, wuduk ni, supaya jangan orang panggil jangan kotor kaki. Selipar dalam tandas satu, bila keluar je daripada tandas ada selipar lain. Tapi bila baca Fatihah pula sangkut. Tuhan kata, wuduk engkau bagus dah ni, tapi Fatihah engkau pula sangkut. Jadi begitulah tuan-tuan, lebih kurang lah, lebih kurang. Jadi dengan sebab itu, bila kita sembahyang ni, kita ingat dia jambatan kita menuju kepada Allah. Demikianlah beberapa tuntutan dan pandangan para sahabat, tabi'in dan ulama, serta bagaimana memperoleh khusyuk. Okey, kita ambil sikit lagi 5 minit. Kesalahan dalam salat berjemaah. Nombor 1, imam yang tidak memenuhi syarat. Tu dia. Bila sebut berjemaah ni, dia tanya imam dulu. Sebab tu kita kalau boleh jangan duduk satu sudut. Kadang-kadang nampak pakai bagus sangat, pakai jubah ke apa, pakai serban, duduk di tempat kita ni tak apalah. Kena kita musafir pakai lagu tu, time nak cari imam payah, tengok-tengok orang ada pakai jubah seorang. Tolaklah kita. Bila tolak kita tak ada benda, baru tahu rupa-rupanya sembahyang dia litampukan. Tu dia. Jadi kalau berasa takut kena tolak dia orang tu, jangan pakai jubah masa pergi jalan. Buat biasa je, biar nampak keruk sikit, blue sikit. Imam yang tidak memenuhi syarat. Imam adalah ikutan dan pemimpin dalam solat berjemaah. Bahkan dalam masa yang sama, seorang imam juga menjadi imam dan pemimpin dalam masyarakat sekitarnya di luar solat. Oleh itu, seseorang yang tampil ke hadapan sebagai imam itu hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang imam, sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak. Dia kena ada syarat dia. Adapun yang dimaksudkan dengan syarat-syarat menjadi imam di sini ialah syarat-syarat yang menyebabkan seseorang itu layak untuk tampil ke hadapan bagi mengimami salat berjemaah, atau syarat-syarat
untuk membolehkan seseorang itu dilantik menjadi imam. Syariat Islam menggariskan syarat-syarat itu sebagai berikut. Pertama, imam itu hendaklah lebih qari daripada makmum. Nombor satu, ya, dia kena pandai baca Quran ikut tajwid. Tajwid ni janganlah duduk orang duk fikir benda-benda yang sampai kita pun naik lemah semangat nak belajar tajwid. Ya, sebab setengah-setengah orang tu dia ajar tajwid tu, dia kena tengok orang, tuan-tuan. Nak mengajar orang ni dia kena tengok orang. Kalau jenis orang awam ni tak payahlah ajar sama mak tu mak ni, mak sukung ke apa benda, tak payahlah. Cukup cerita gini je. Ya. Okey, kalau nun ni bertemu dengan ya ke walam yakul lahu apa ni, kita ambil contoh apa dia? Yunfiku nun mati bertemu dengan fa. Tak payah ceritalah ikhfa ke apa benda. Kalau nun bertemu dengan ikhfa, ini nak ajar orang awam lah ni, orang biasa. Dia kena dengung. Alladzina tu dengung dia panggil. Alladzina yunfiquna fi sabilihi saffa ka'an. Itu ka'an tu nun mati bertemu dengan nun. Ya. Ka'annahum bunyan. Apa dia lagi? Dan lain-lain lah, ya. Ataupun kita baca apa dia? Qul tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tak payah sebut qalqalah, tak apa. Ba ni kalau dia duduk di hujung, huruf ba kalau duduk di hujung lepas tu mati, kita kena tendang sikit. Ba. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qaf kalau mati di hujung tendang qaf. Dia tak banyak ba qaf. Ya. Kalau kita cerita ini qalqalah, apa dia qalqalah? Kemudian ikhfa. Jadi orang duk mengingat ikhfa tu satu kerja pula. Tapi kalau anak murid pelajar memang belajar agama, kita cerita ini ikhfa, ini idgham al-ghunnah, ini idgham bila ghunnah. Boleh lah. Itu cara mengajar sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita mengajar orang awam macam mengajar budak sekolah pondok, tak kena. Itu yang jadi sampai bila-bila tak reti. Ya. Hak tak retinya bukan pelajar yang belajar, tu guru yang mengajar tu. Guru yang mengajar tak reti. Kawan ni tengoklah, kita tengok keadaan. Ya. Baik. Seorang yang akan tampil menjadi imam dalam solat berjemaah itu hendaklah lebih qari daripada makmum. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanu salasatu falyu'ammahum ahaduhum wa ahaqqahum bil imamah aqra'uhum." Apabila mereka bertiga, ada tiga orang, ya, hendaklah seorang di antaranya tampil menjadi imam. Dah tiga, seorang kena jadi imam. Siapa nak jadi imam? Yang jadi imam ialah orang yang lebih baik bacaan Al-Qurannya di antara mereka. Rasa lebih baik. Jadi ialah di kalangan tiga tu kadang-kadang dia tahu. Kalau tak tahu tu, itu yang kadang-kadang kita berjalan musafir 3-4 orang sebuah kereta, ramai-ramai tu kita tahulah dalam 4 orang tu siapa hak reti sikit. Bila nak sembahyang jamak takhir ke apa benda, jamak takdim ke berjemaah, kita akan tolak dia. Kau pergi lah. Ya. Sebab kita tahu. Bila tak tahu, hak jenis pecah. Sampai RNR tapah. Nak sembahyang maghrib berjemaah. Kan? Nak berjemaah ni. Mulalah tengok kiri kanan. Last kali tengok hak pakai ketayap. Yang kawan ni baru bertaubat 2-3 hari. Kan? Tengok dia pakai ketayap, duk rasa dia lah yang reti baca Quran. Ya? Masa itulah tuan-tuan dia kena tolak. Ya? Jadi kalau berasa tak reti bila nak sembahyang tu, pecah ketayap. Ya? Masuk dalam kereta pakai balik. Nak pergi sembahyang pecah, takut orang tolak. Bila orang tolak, kita ni dah nampak pakai ketayap, gagah juga pergi. Bila gagah baca Fatihah lintang bukan, maka akhir sekali kita menanggung semua makmum
terpaksa kita tanggung dosanya kerana tak betul kita punya semayang. Bila imam tak betul, dia tak betul habis. Jadi berat dia punya tugas imam ni, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.